Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kelas bersama cikgu, di mana hari ini kita akan belajar satu kemahiran baru bersama-sama cikgu dengan bahasa dalam video ringkas cikgu ni lah. Okey, cikgu harap kamu semua dapat mengikuti kelas cikgu melalui video ni sampai ke hujung. Okey, hari ini kita akan belajar unit 5. Dalam buku teks kamu unit 5 di mana kategori memandang kriket. Kita belajar 2 kemahiran je hari ini, dan kemahiran yang selebihnya tu kita akan sambung pada minggu hadapan lah. Okey, untuk kemahiran hari ini kita akan belajar memukul dan larian. Macam mana cikgu memukul dan larian dalam permainan kriket ni? Nanti kita akan tengok. Okey, baik, kita pergi kepada slide yang kedua. Okey, kita pergi kepada standard kandungan. Kamu boleh rujuk buku teks kamu juga, okey. Okey, untuk standard kandungan di mana kamu dapat melakukan kemahiran asas kriket dengan lakuan yang betul. Kamu belajar kriket hari ni, kamu akan faham dan kamu akan dapat melakukan kemahiran kriket ni dengan betul, insya-Allah. Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas kriket. Ketiga iaitu mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab ke diri semasa melakukan aktiviti fizikal. Ini kebanyakannya sebenarnya bila kamu melakukan aktiviti ni bersama rakan-rakan kamu, bersama keluarga kamu. Okay, ini kita kamu dengar dahulu ataupun tengok video yang cikgu kongsi ni. Berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Itu pun apabila kamu melakukan bersama-sama rakan-rakan kamu lah. Membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal pun sama. Memahami dan mengaplikasi etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, kita pergi kepada peralatan dalam permainan kriket ni. Okey, kita tengok tak banyak mana di mana peralatannya terdapat 5. Okey, kita pergi yang pertama iaitu semestinya kriket ni ada bola. Bola dia berbentuk merah kecil sahaja. Awak boleh google bola dia ni helmet yang dipakai oleh pemukul biasanya. Pemukul, sarung tangan pemukul, wiket. Wiket ni pula terdiri daripada 2 lah, di mana dipanggil stump dengan bal, di mana bal ni diletakkan di atas kayu yang kayu berbentuk straight tegak ni, 3 kayu ni. Di mana nanti kalau bola terkena kayu ni, bag ni akan jatuh untuk memudahkan tengok apabila bola tu kena ketak kayu yang ataupun dikenali sebagai wiket ni. Okey, seterusnya adalah bag kriket. Semestinya ada bag kriket lah sebab kita nak pukul bola kriket. Ni adalah alatan-alatan dia. Simple je alatan dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran lah. Cikgu cakap tadi kita hanya belajar 2 kemahiran dalam video ringkas cikgu ni. 2 kemahiran, mana kemahiran yang selebihnya kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, kemahiran memukul dan menahan bola. Di mana kemahiran memukul bola penting bagi memastikan bola yang dipukul melepasi jarak mampu ditangkap oleh kumpulan lawan. Bermakna di kawasan pihak lawan tu kita semestinya pukul biar pihak lawan ni tak boleh nak tangkap bola yang kita pukul tu. Macam mana cikgu? Nanti cikgu akan jelaskan lah. Jarak pukulan bola yang jauh memberi peluang kepada pemain mendapatkan larian ataupun skor mata. Kalau kamu pukul, tengok ni, apabila kamu pukul bola tu bila jauh, kamu boleh mendapatkan skor mata. Macam mana cikgu dapat skor mata melalui pukulan jauh? Nanti cikgu akan jelaskan cara bermain dia. Terdapat beberapa kemahiran memukul bola dalam permainan kriket seperti kemahiran menahan, pukulan deras dan pukulan kilas. Bermakna hari ini kita belajar kemahiran memukul terbagi kepada 3 lah. Pukulan menahan, pukulan deras dan pukulan kilas. Kita pergi kepada pukulan terlebih dahulu. Kamu tengok buku teks kamu boleh, sambil tengok video cikgu pun boleh. Okey, di mana teknik lakuan ni, tengok bola memukul bola. Ni merupakan teknik pukulan deras lah sebenarnya. Persediaan dia macam ni, ready untuk memukul bola. Ni keadaan hayunan. Ni dah kena bola ni, dibawa ke belakang untuk ansur majulah dalam pukulan.
Okey, kita pergi ke yang pertama, iaitu menahan bola. Menahan bola ni macam mana? Menahan bola ni, bat kriket tu kita hanya meletakkan di bawah. Tengok ni, hanya meletakkan di bawah saja untuk menahan bola ni. Lepas tu macam mana nak pukul je kot? Tak, bola tu akan jatuh ke tanah, melantung ke bat tu, dan bola tu akan melantung ke arah lain lah. Tu menahan sahaja. Okey, yang tu kita pergi kepada pukulan kilas. Pukulan kilas ni kita tengok bat dia macam tu. Sebenarnya pukulan dia adalah, kalau kita pegang tangan kanan kita kuat, bermakna kita hayung tu kanan ke kiri. Bat tu akan ke kiri. Daripada kanan dia ke kiri. Itu dikenali sebagai pukulan kilas. Pukulan deras di mana? Pukulan deras, kamu tengok je teknik lakuan memukul bola yang gambar banyak ni. Yang atas ni, bermakna pukulan deras ni adalah pukulan yang jauh. Dia laju, kuat. Dia adalah dikenali sebagai pukulan deras. Dia datang dari bawah, bat tu datang dari bawah, kena bola, dan bola akan melambung jauh daripada pihak lawan. Okey, kita tengok cara bermain dia. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan berlima. Kalau kamu dekat sekolah, dia permainan ni adalah bagi 5-5. Bermakna di sini ada 2 kumpulan. Kumpulan pertama sebagai pemukul dan kumpulan kedua sebagai pemandang. Macam cikgu cakap tadi lah. Satu kumpulan akan ditugaskan untuk memukul, satu kumpulan lagi ditugaskan untuk sebagai pemandang. Pemandang ni macam pihak lawan lah. Okey, seorang daripada murid akan melakukan kemahiran memboling. Seorang memboling. Memboling ni macam mana? Memboling ni dia baling bola ke tanah dan akan sampai ke pemukul. Yang tu kita akan belajar minggu hadapan. Ini kita ambil yang mula-mula je dulu, asas-asas je dulu. Okey, pemukul memukul bola dan berlari ke arah marker. Okey, sekarang ni kita bahagi dulu. Sekarang ni contohnya kita adalah kumpulan pemukul. Awak dengan cikgu adalah kumpulan pemukul. Okey, cikgu ambil pukulan yang pertama, di mana pihak lawan akan melakukan memboling atau bowlers. Jadi dia akan baling bola tu melantung ke tanah sampai dekat cikgu akan pukul bola tu. Bermakna pemukul memukul bola dan berlari ke arah marker. Tengok, marker ni adalah kong lah. Di mana di sini ada satu kong dekat pemukul dan dekat bowling tu ada satu kong. Jadi apabila cikgu dah pukul bola tu, cikgu akan lari ke kong dekat bowling ni, dekat yang pihak lawan yang bowling tadi. Okey, pemandang akan menghalang memukul. Maafkan cikgu. Okey, pemandang akan menghalang pemukul daripada mendapat mata dengan memandang bola. Memandang tu macam mana? Membaling dan menangkap antara satu sama lain sehingga semua pemandang berjaya menangkap bola. Ni kalau dalam permainan di antara kamu lah, dia ubah sikit. Di mana apabila cikgu pukul, contohnya apabila cikgu pukul, cikgu pakai baju warna biru ni. Apabila cikgu pukul dan cikgu kena berlari dekat kon yang berada pada baju merah ni, dan pihak lawan ni perlu menangkat, pihak lawan kita nanti perlu menangkat bola tu dan bagi dulu dekat member-member dia, dekat tim-tim dia, sebelum dia mermatikan cikgu dekat wiket. Wiket tu apa cikgu? Nanti tadi kita dah tengok wiket tu batang 3 kan, dia ada bel di atas tu. Jadi kita akan tengok pemukul dianggap mati sekiranya bola pukulan ditangkap atau dihantar kepada penjaga wiket sebelum pemukul tiba di marker masing-masing. Contohnya cikgu pukul bola, lepas tu bola tu sampai kepada pihak lawan, jatuh dulu sampai ke pihak lawan, passing dekat member dia, lepas tu dibawa ke wiket, dikenakan wiket bola tu. Sedangkan masa tu cikgu tak sampai lagi dekat marker ni, cikgu berlari tu tak sampai lagi dekat marker. Itu bermakna cikgu akan matilah. Kalau cikgu sempat sampai dekat marker tu sebelum bola dikenakan pada wiket, jadi cikgu dapat satu mata round dipanggil. Okey, apabila semua pemukul sudah mendapat giliran untuk memukul, kumpulan bertukar peranan. Jadi contohnya kamu semua ni adalah tim bersama cikgu, tim pemukul. Apabila semua dah pukul, jadi kita jadi pihak pemandang pula. Pihak pemandang akan jadi pihak memukul pula. Okey, kumpulan yang mengumpul larian terbanyak dikira pemenang. Contohnya cikgu pukul tadi, dia batal, kamu pula pukul, pak, bola tu pergi jauh.
Pemandang ni pergi ambil bola tu dan kamu sempat lari ke kon, kembali ke kon balik, kembali ke tempat pemukul, pergi ke kon balik, kembali ke tempat pemukul balik. Kamu akan kira lah 1 mata, 2 mata, 3 mata. Kamu akan bertambah-tambah mata. Faham? Okey, peringatan. Lakukan senaman memanaskan badan sebelum memulakan setiap aktiviti dan menjudukkan badan selepas menamatkan aktiviti setiap aktiviti. Itu biasalah kalau kita buat secara fizikal, pemanasan badan seharusnya dilakukan. Okey, kita tengok video. Cikgu nak kamu perhatikan macam mana ada pukulan secara menahan bola, pukulan secara kilas, pukulan secara deras. Kita akan tengok video. Okey. Alright. Ni video dia. Cuba tengok macam mana dia kalau menahan bola dia hanya letak dekat bawah. Kalau pukulan deras dia akan hayung tinggi ke atas. Cuba faham video ni. Okey, cikgu suka ingatkan di mana kamu mesti terfikir tadi bowling tu apa cikgu? Bowling yang baling tu. Kamu tengok yang baling tu kepada pemukul tu adalah dikenali sebagai bowlers ataupun bowling lah. Dia bowling bola tu, dia baling bola tu jatuh ke tanah terus ke pemukul ni. Tengoklah pula pemukul tu dia guna pukulan menahan ke atau pukulan deras ke ataupun pukulan kilas. Cuba hayati. Okey. Okey, baik. Tu di mana contoh-contoh pukulan. Kalau kamu tengok kebanyakan mereka ni menggunakan pukulan deras dan pukulan menahan lah tadi. Di mana pukulan deras dia akan pukul bola tu terus melambung ke atas, jauh daripada tempat memukul tu dan melintasi pemandang tadilah. Dan di mana pukulan menahan pula dia akan letak back pop, di mana bola yang dilempar ataupun dibaling oleh bowling tadi dia melantung ke arah selain. Okay. Jadi kita akan tengok kemahiran yang kedua kita akan belajar iaitu kemahiran larian. Kemahiran larian dalam kriket. Okey. Larian dilakukan setelah pemukul berjaya melakukan pukulan. Larian lekat berlaku apabila pemukul berjaya membuat larian dari wiket ke wiket yang bertentangan. Rakan sekumpulan akan membuat pukulan dan melakukan larian berulang-alik bagi mendapatkan skor. Bila dah bola jauh, dia beranilah buat ulang-alik nak skor kan. Sebab satu larian tu adalah satu run dipanggil, jadi satu mata. Okey. Kesempurnaan larian adalah antara wiket memerlukan konsentrasi, kesefahaman dan kerjasama antara kedua pemukul. Jadi kalau dia ada dua kon kan, kalau bola tu jauh, jadi dia kena berlari macam ni. Jangan seorang lari, seorang yang tak lari. Jadi kalau seorang lari, yang ni pun kena lari. Macam tu. Di kon A pergi ke
Kom B, kom A, kom B, gitu je. Dia bertukar-tukar. Okey, cara bermain dia macam mana cikgu? Okey, jom kita pergi tengok. Cara bermain, murid-murid dibahagikan kepada dua kumpulan berlima. Macam tadi juga. Kumpulan A sebagai pemukul dan kumpulan B sebagai pemandang. Setiap ahli kumpulan akan memukul bola secara bergilir-gilir. Murid satu memukul bola dan berlari ke zon selamat. Okey. Tengok. Contohnya murid satu ni, M1 ni, murid satu ni tim kita. Contohnya kamu yang mukul. Cikgu tu sama menunggu ni. Kamu memukul dan bola tu ke arah lain lah. Dan kamu perlu berlari ke zon selamat 2 ni. Tadi kamu berada pada zon selamat 1. Kamu nak memukul. Selepas kamu memukul tu, kamu perlu berlari di zon selamat 2. Dan murid 1 boleh kekal di zon selamat 2 atau berlari balik ke zon selamat 1 selagi pihak pemandang tidak memasukkan bola ke dalam gelung. Contohnya ni gelung lah kalau kita bermain sesama rakan kita. Kalau kita bertanding, selagi pihak lawan ataupun pihak pemandang tu tidak mengenakan bola pada wicket tadi yang ada 3 batang tu. 3 batang kayu ke, cikgu pun tak pasti. Mungkin kayu lah kot, plastik. Okey. Di mana kalau memasukkan gelung tu, kita tak boleh gerak lah. Ataupun kalau kita gerak juga, kita tak berada pada zon selamat, kita akan mati. Maknanya kita akan kalah lah. Okey, 5 mata. Okey, jap. Murid 1 sekiranya kekal di zon selamat 2 akan melakukan larian balik pada pukulan yang dilakukan oleh murid 2. Contohnya, murid 1 tadi dia pukul, dia pukul, dia pun berlari ke zon selamat 2, tapi dia tak sempat dah nak berlari ke zon selamat 1. Dia boleh stay. Dia boleh stay pada zon selamat 2. Lepas tu datang pula pemukul nombor 2, pemukul yang kedua, tim kita lah ni. Pemukul nombor 2, dia pun pukul bola. Dia pukul bola. Kamu yang berada pada zon selamat 2 ni, kamu perlu berlari kepada zon selamat 1. Dan zon selamat 1, pemukul tadi perlu berlari pada zon selamat 2. Tapi tengoklah, bola tu sama ada pihak pemandang ni dapat tangkap ataupun tidak dapat tangkap. Kalau tidak dapat tangkap, kita boleh berlarilah daripada zon selamat 2 pergi ke zon selamat 1. Yang memukul tadi, yang berada pada zon selamat 1 boleh pergi ke zon selamat 2 dan terus kembali kepada zon selamat 1 balik. Dapatlah mengupul skor mata dalam permainan kriket. Okey. Tengok balik. 5 mata diberikan jika pemukul berjaya membuat larian ke zon selamat 1. Kalau permainan dekat sekolah, di mana murid 1 ni kalau dia pukul, lepas tu dia berlari ke zon 2 dan dia kembali balik ke zon 1 tanpa pihak memandang ni tak sempat nak letak bola tu dalam gelung ni, jadi dia dapat 5 mata. Seronok lah permainan ni kalau dapat dilakukan. Okey, kumpulan pemandang perlu memasukkan bola ke dalam gelung untuk mematikan pihak lawan. Itulah. Kalau tak sempat nak lari, kita stay je zon selamat ni. Janji pihak lawan tak boleh matikan. Sebab apa? Sebab kita boleh bergerak lagi. Sebab member kita nak buat pukulan. Okey, kumpulan pemandang perlu memasukkan bola ke dalam gelung untuk mematikan. Cikgu dah jelaskan tadi. Setiap murid diberikan 3 cubaan memukul sebelum bertukar giliran. Contohnya 3 cubaan. Cubaan pertama boleh, yang kedua tak boleh, yang ketiga tak boleh. Jadi habis untuk percubaan. Ataupun ketiga-tiga tak boleh pukul. Tak naklah macam tu. Sekurangnya kita boleh pukul 2 ataupun 1 kali daripada 3 percubaan. Okey, kumpulan yang melakukan larian terbanyak dikira pemenang. Macam tadilah cikgu cakap, kalau dia pukul jauh, pihak pemandang ni, pihak baju biru gelap ni tak boleh kejar, dia boleh lari daripada zon 1 ke zon 2, kembali ke zon 1 balik, dapat 5 markah. Lepas tu dia berlari lagi ke zon 2, kembali balik kepada zon 1, dapat lagi 5 markah. 10 markah dari situ dia dapat. Sementara tunggu bola tu dimasukkan di dalam gelung ni oleh pihak lawan. Okey, kita tengok larian-larian ataupun pukulan dalam permainan yang sebenar. Kita tengok ni. Ni ada video.
Okay, what is cricket, how to score, di mana macam mana nak score mata. Okay, kamu tengok di mana dia buat pukulan dan dia lari ke bahagian hadapan untuk mendapatkan skor mata lah. Macam mana dia gigihnya berlari sambil hulu kriket tu, kamu akan nampak lah nanti dia nak skor mata. Macam mana pula kalau dia berada di dua orang. Telitikan video yang cikgu bagi contoh ni, tengok betul-betul. Okay, jom. Okey, maafkan cikgu. Cikgu nak jelaskan skor mata tadi. Dia cakap yang ni. Okey, dia nak jelaskan kalau pukulan tu jauh, terkena masih lagi di kawasan permainan, dia akan dapat 4 mata ataupun 4 run dikenal ni. Tapi kalau lebih daripada garisan permainan tu, melambung ke atas stadium, dia dapat 6 run, di mana itulah mata dia. Kamu tengok nanti dia jelaskan. Cuba faham, okey? Ni dia cakap untuk 4 run dengan 6 run. Di mana ni pungutan mata yang kamu boleh tahulah. Sambil-sambil kita belajar ni, ala-ala kita belajar, kita terus kepada mata lah. Tengok, ni yang kita duduk bincang-bincang tadi. Satu run di mana bila kita pukul, lepas tu kita dapat berlari ke wiket di hadapan tu, di bahagian yang bowling tadi, kita dapat 1 run. Tapi tadi kamu tengok dia ada 2 orang lah, 2 orang yang melintasi. Kenapa 2 orang? Macam cikgu jelaskan tadi lah, kalau yang berlari tadi tak sempat nak kembali ke tempat pemukul tu, dia boleh stay dekat situ. Jadi yang memukul ni, bila ada pemukul baru, dia memukul. Lepas tu yang stay tadi kena berlari ke kawasan pemukul. Pemukul ni perlu pergi ke kawasan yang pemain kedua tadi, pemain yang pertama tadi. Okay, cuba faham, tengok elok-elok. Ini dia cakap lebih kepada undang-undang lah. Di mana kalau white ni lebih kepada bola yang terkeluar. Dia ada garisan putih ni kan, garisan putih ni, tapi bola tu jauh sangat daripada pemukul tu. Macam mana pemukul nak pukul kan? Jadi dia tak dikira lah. Ni jenis-jenis bola tak dikira. Ataupun tak apa kalau kita tak ambil, tak pukul daripada bola yang datang daripada bowlers tadi yang lakukan bowling tu. Okey, tengok okey. Bola terlalu keluar ataupun bola terlalu tinggi sampai ke aras kepala. Tu tak payah ambil pun tak apa. Ni dikenali sebagai no ball. No ball ni macam mana cikgu? No ball ni adalah apabila dia melakukan bowling tu,
kaki dia tu melebisi daripada line yang telah ditetapkan. Dia dipanggil no ball. Tadi kita tengok line hadapan, betul? Garisan hadapan. Tapi sekarang ni garisan tepi pun tidak dikira kalau dia balik melebisi daripada garisan tepi tersebut. Ni sebagai lebihan pengetahuan untuk kamu dalam permainan kriket. Tengok, dia cuba nak matikan pemain pemukul tadi dengan membaling bola kepada rakan, dan rakan akan kenakan wiket tersebut. Apabila kena wiket dan permain itu tak sempat nak sampai pun melintasi garisan tu, dia akan dimatikan. Itulah cara bermain kriket je. Senang je kan? By ni pula macam mana cikgu? By ni pula di mana apabila pebowling tu, yang bowlers tadi yang membowling bola tu lantung dan pemukul tak sempat nak pukul, tapi bola tu melintasi, yang tangkap tu tak boleh nak tangkap, tak sempat nak tangkap, jadi dikira bye. Ni adalah ilmu-ilmu lebih lah untuk kamu, tapi tak apa, kita akan belajar lebih lagi lah untuk yang ni. Cuba perhatikan, dia kenakan wiket tu untuk mematikan pihak lawan. Sebab tu kita kena cepat-cepat berlari ke kawasan garis ni untuk melintasi baru dapat satu run. Kita tengok dia nak matikan. Okey, baik. Itulah merupakan salah satu kemahiran yang kita belajar lah hari ni, di mana terbagi kepada dua, iaitu kemahiran memukul. Memukul ada tiga yang cikgu bincang tadi. Yang pertama iaitu memukul menahan, memukul kilas dan memukul deras. Dan larian base pula, kita ada belajar berkenaan dengan pukulan-pukulan, di mana pukulan yang dekat kita boleh kumpul satu run sahaja, ataupun kalau nak banyak run kita kena berlari ulang alik, dapatlah banyak run. Lepas tu kalau nak pukul lebih banyak lagi, di mana pukulan tu masih lagi di kawasan permainan tapi berjauhan, dia dapat 4 run. Tu skor lah semua tu. Dan pukulan yang jauh lagi atau melintasi kawasan permainan, dia dapat 6 run, 6 run. Jadi itulah skor-skor yang sangat diperlukan dalam permainan. Jadi untuk untuk skor mata ni dalam larian ni, dalam kriket, sangatlah pentinglah, sangatlah kena tangkas untuk memungut mata sebanyak mungkin kepada pasukan kita. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini, di mana dua lagi kemahiran kita akan sambung pada minggu hadapan. Stay safe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.